63 di belakang Singapura nombor 9 dan nomor juga 9, Brunei di tangga 55. Malah Very kita high. mengatasi Thailand di tangga 66, Vietnam nombor 107, Indonesia nombor 112 dan Filipina nombor 113. Tahap kualiti modal insan negara kita berada di ranking yang tinggi, malah antara yang terbaik di ASEAN. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Widianti Putri. Hari ini ada requestan khusus dari sang pemilik channel, yaitu Uncle Masri Muhammad atau Pak C Masri Muhammad, modal insan Malaysia antara terbaik di ASEAN. Oke, nanti kita lihat video sama-sama seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa, aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @Widianti Putri. Tidak tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Jangan lupa di subscribe ya weh. Link channelnya ada di deskripsi di bawah ini. Episode kedua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Masri Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua berada di dalam kandungan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi kawan-kawan dan juga sahabat semua yang baru pertama kali masuk ke channel saya ini, tolong saya dengan subscribe, likes dan juga komen video ini. Mudah-mudahan ianya dapat berkembang di masa-masa yang akan datang. Dan kepada kawan-kawan dan sahabat yang setia menjadi subscriber saya sejak daripada dahulu lagi, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, kita lihat bahawa modal insan ataupun sumber manusia yang berkualiti adalah elemen yang penting ataupun kunci kepada kemajuan sesebuah negara. Jadi mana-mana negara yang tidak mempunyai sumber manusia yang berkualiti akan terus ketinggalan dalam pelbagai bidang, termasuklah ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Maka dengan adanya modal insan yang berkualiti, ianya dapat memastikan bahawa sesebuah negara itu dapat terus bersaing dan juga berdaya tahan, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi yang ada sekarang ni, yang mana ianya sangat memerlukan sumber manusianya yang berpengetahuan tinggi serta mempunyai asas sains dan teknologi yang mantap. Maka oleh itu, sumber manusia yang berkualiti adalah penting dan juga menjadi kunci kepada kemajuan sesebuah negara. Betul banget, setuju. Persoalannya ialah adakah sumber manusia atau modal insan di negara kita Malaysia ini sudah mencapai satu tahap yang berprestasi tinggi. Biasanya kualiti sumber manusia sesebuah negara dapat diukur menggunakan satu indeks yang dipanggil Indeks Pembangunan Manusia atau dalam bahasa Inggerisnya Human Development Index, HDI. HDI ini yang dikeluarkan oleh United Nations mengukur pencapaian sesebuah negara dalam tiga aspek yang asas, iaitu aspek kesihatan, pengetahuan dan juga tahap kehidupan ataupun standard of living.
Saya paparkan di sini maklumat terkini berkaitan dengan HDI negara-negara ASEAN pada tahun 2022 berasaskan kepada report yang terakhir dalam tahun 2024 ini. Maklumat menunjukkan bahawa prestasi Malaysia tergolong dalam kategori HDI yang sangat tinggi, very high human development, iaitu dengan skor 0.807. Malaysia di ranking ketiga di belakang Singapura dan Brunei dan tinggi sedikit daripada Thailand. Malah ada 4 negara sahaja di kalangan negara-negara ASEAN yang mengatasi HDI ASEAN 0.730, iaitu Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Kalau kita lihat ranking dunia pula, HDI dunia, Malaysia berada di ranking yang ke-63 di belakang Singapura nombor 9 dan juga Brunei di tangga 55. Malah kita mengatasi Thailand di tangga 66, Vietnam nombor 107, Indonesia nombor 112 dan Filipina nombor 113. Kemudian itu mari kita sama-sama lihat sedikit pendetailan indikator tentang indikator yang digunakan di dalam HDI ini. Pertamanya kita lihat dari segi dimensi kesihatan yang menggunakan indikator umur jangka hayat rakyat Malaysia yang menggambarkan dimensi kehidupan yang panjang dan sihat. Dapat kita lihat di sini secara puratanya jangka hayat individu Malaysia lelaki dan wanita dianggarkan sekitar 76.42 tahun, iaitu di tangga yang ketiga tertinggi di Asia Tenggara, dengan Singapura berada di tangga yang teratas 84.27 tahun dan Thailand di tangga yang kedua 79.91 tahun. Umur jangka hayat yang panjang akan menaikkan HDI. Ya, sekarang ini kita lihat pula dimensi HDI kedua, iaitu ilmu pengetahuan yang melibatkan sistem pendidikan negara kita secara keseluruhannya. Walau apapun pendapat kita terhadap sistem pendidikan yang kita ada sekarang ini, tetapi dari sudut pandang orang luar dan juga fakta-fakta organisasi antarabangsa, sistem pendidikan kita berada di ranking yang tinggi di peringkat Asia dan juga Asia Tenggara, iaitu di tangga yang kedua selepas Singapura. Di peringkat dunia pula kita berada di ranking ke-38, mengatasi Thailand ranking 46, Indonesia 54, Filipina 55 dan Vietnam 59. Sistem pendidikan antara yang terbaik di ASEAN ini, kita akan dapat menjangkakan bahawa tahap ilmu pengetahuan sumber manusia di negara kita adalah mencukupi ataupun berada pada tahap yang tinggi bagi meningkatkan produktiviti dan juga daya saing negara kita di masa hadapan. Terkait dengan ilmu pengetahuan ini, penguasaan ilmu sains dan teknologi adalah sangat penting kerana kita lihat sains dan teknologi adalah pemacu ekonomi dan juga pembangunan sesebuah negara di masa hadapan. Teknologi daripada maklumat tahun 2021 di sini kita juga lihat ranking pengetahuan sains Malaysia menunjukkan Malaysia berada di tangga yang ke-7 di peringkat Asia, mengatasi Singapura, Thailand dan juga Indonesia. Dimensi terakhir yang ingin kita kupas di sini ialah taraf hidup ataupun standard of living rata-rata rakyat Malaysia. Biasanya ianya diukur melalui indikator pendapatan per kapita.
kita lihat di sini maklumat terkini iaitu April tahun 2024 yang dikeluarkan oleh IMF. Pendapatan per kapita Malaysia berada pada sekitar 13,315 USD, iaitu yang ketiga tertinggi selepas Singapura 88,447 Singapura USD tinggi banget ya. dan Brunei 35,112 Stresnya juga tinggi di Singapura itu jangan main-main juga. Tekanannya pendapatan per kapita tinggi kita banget ini sih, jauh sesuai dengan mengatasi gajinya. negara-negara tetangga yang lain Sesuai dengan seperti kehidupannya Thailand, juga, makanya tinggi. Indonesia, Vietnam dan juga Filipina. Jika kita bandingkan dengan ambang pendapatan minima bagi negara berpendapatan tinggi yang dikeluarkan oleh IMF sebanyak USD 13,845 $, maka Malaysia dijangka mampu mencapai status negara berpendapatan tinggi paling awal menjelang ini tahun mungkin 2020. Kemarin menjadi perdebatan juga, tidak mendeklarasikan menjadi negara maju di 2025, tapi Malaysia berupaya untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Sejauh yang aku baca kemarin komentar-komentar teman-teman kayak gitu guys. Jadi nggak ada negara maju tapi berpendapatan tinggi. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau salah lagi mohon dikonfirmasi aja di kolom komentar ini. 25 yang akan datang ini berdasarkan kepada unjuran pertumbuhan ekonomi negara semasa ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan Lagi semua, ringgit berdasarkan Malaysia kepada menguat. fakta-fakta yang telah kita sama-sama lihat tadi, maka saya boleh rumuskan di sini bahawa tahap kualiti modal insan negara kita berada di ranking yang tinggi, malah antara yang terbaik di ASEAN. Walaupun kita bakal menghadapi pelbagai cabaran yang getir di masa yang akan datang seperti perubahan teknologi yang pesat, trend pekerjaan yang berubah, tenaga buruh asing yang banyak, isu gender termasuk juga isu imbuhan etika dan integriti, namun kerajaan kita bercadang untuk meningkatkan ranking HDI ini di masa-masa yang akan datang. Dan kita telah pun diberitahu bahawa sasaran ranking HDI yang telah ditetapkan iaitu di tangga yang ke-25 dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Semoga berjaya insya-Allah. Yang terbaik untuk negara masing-masing ya guys. Amin. Semoga sedikit sebanyak maklumat yang telah saya kongsikan ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banget untuk Pak Cik Masri yang udah sharing kepada kita semua tentang persoalan insan Malaysia antara terbaik di Asia Tenggara. Ini sangat-sangat memberikan sebuah informasi, memberikan pengetahuan juga untuk kita semua. Modal atau untuk mengukur sebuah negara itu ibaratnya kayak berhasil atau enggak, pertama dari kesehatannya, kedua dari pengetahuannya, yang ketiga dari standar of livingnya atau standar kehidupannya. Jadi kalau ketiga ini udah bisa terlaksana di sebuah negara dengan baik dan benar, nah itu pasti udah menjadi sebuah indikator dan prestasi bagi setiap negara gitu kan. Aku setuju banget sama kata-kata Pak Cik di dalam video ini, kalau generasi itu ibaratnya diam di tempat, tidak melakukan perubahan, tidak bergerak atau tidak melakukan sesuatu yang yang luar biasa untuk negaranya, pasti negaranya itu tidak akan maju juga. Itulah pentingnya keterlibatan rakyat, keterlibatan masyarakat di dalam sebuah negara untuk menciptakan maklumat-maklumat yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Negara tersebut bisa menjadikan kehidupan yang makmur, kesehatannya juga bagus, pengetahuannya bagus, dan standar kehidupan yang layak. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.